Ya, Azam. Seramai 40 pelajar cemerlang Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 menerima anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah ABCNS hari ini. Ia disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu. Ketua Menteri berharap penerima ABCNS akan memanfaatkan peluang keemasan meningkatkan tahap penguasaan ilmu khususnya berkaitan kreativiti dan inovasi untuk menjadi sebahagian pemangkin matlamat kerajaan negeri Sabah. Memang itulah yang kita harapkan kerana mereka adalah tajaan kerajaan negeri melalui kumpulan Yayasan Sabah. Jadi mana-mana pelajar yang telah tamat pengajian mereka nanti, kita berharap mereka akan berkhidmat untuk negeri Sabah. Bagi penerima, anugerah beasiswa tersebut sangat dihargai. Kali ini saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana saya dapat mengurangkan beban ibu bapa. Khususnya saya rasa lebih bermotivasi untuk menyambung pelajaran di institusi yang lebih tinggi. Perancangan akan datang saya akan menyambung asasi di Universiti Malaya. Saya juga berasa sangat bersyukur kerana mempunyai ibu bapa yang telah membesarkan saya sehingga saya menjadi remaja pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada sekolah saya iaitu Sekolah Menengah Yuyuan di Sanakan. Saya berharap agar beasiswa ini dapat membantu saya dalam pelajaran dan dapat berbakti kepada negeri Sabah ini. Perancangan selepas ini saya ingin melanjutkan pelajaran di UKM dan mengambil kos medical. Tahun ini kerajaan negeri turut melancarkan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS dengan dana permulaan RM54.5 juta bertujuan memberikan bantuan kepada anak Sabah daripada golongan B40 melanjutkan pelajaran. Pewujudan akaun satelit pelancongan wilayah atau Regional Tourism Satellite Account RTSA Negeri Sabah antara usaha pembangunan berterusan sektor pelancongan di negeri ini. Ia merupakan satu kaedah statistik bagi mengukur prestasi industri berkenaan. Maklumat dan data daripada RTSA sangat bermanfaat untuk dijadikan rujukan penting dalam merancang pembangunan dan menggubal dasar pelancongan dan ekonomi Sabah. Antaranya mengandungi data perbelanjaan pelancong luar dan domestik, jumlah penawaran dan penggunaan pelancongan dan guna tenaga dalam industri pelancongan. I think it's very good because satu dari segi limpahan ekonominya kita tahu dapat merancang. Dari segi pembangunan, dari segi even investors pun orang mau data berapa sebenarnya yang datang dan berapa yang dibelanjakan. Datuk Jafri menyatakan demikian kepada media selepas pelancaran pelaksanaan RTSA Negeri Sabah di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. RTSA dibangunkan dengan kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS menerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB. Maklumat dan data RTSA akan diperoleh melalui survei bermula Julai hingga Disember 2022 melibatkan laluan masuk udara dan darat ke Sabah iaitu KKIA, Lapangan Terbang Tawau, Lapangan Terbang Sandakan dan IQS Merapok. Penerbitan pertama dijangka pada penghujung 2023. Sabah mencatat nilai ekspor pertanian sebanyak 478,154 tan yang berjumlah 22.2 bilion ringgit tahun lepas. Ia antara lain meliputi 22,105 tan buah-buahan bernilai 52.05 juta ringgit dan 943.44 tan sayuran bernilai 3.72 ringgit. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan berkata daripada jumlah tersebut, pisang Sabah mendominasi pasaran ekspor buah-buahan ke Semenanjung dan Brunei iaitu 20,258 tan mewakili 91.6% dengan nilai 42.06 juta ringgit.
Perkembangan positif itu mampu dicapai meskipun tahap kecukupan makanan SSL sayuran negeri hanya 86%, manakala SSL buah-buahan tempatan pula 117%. Beliau berucap demikian ketika merasmikan mesyuarat tahunan kali ke-40 Jabatan Pertanian Sabah di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan oleh pembantunya, Datuk James Ratib. Dalam pada itu, Datuk Jeffrey mengalu-alukan penglibatan pelabur domestik maupun luar negara untuk menceburi bidang pemprosesan hiliran di negeri ini bagi memperkasa penghasilan produk bernilai tambah yang dapat melonjakkan ekonomi negeri. Beliau memberi contoh Sabah merekodkan kawasan penanaman kelapa terbesar negara tahun lepas iaitu seluas 18,257 hektar dengan pengeluaran 59,214 tan setahun, namun tidak mempunyai kilang besar yang berupaya memproses hasil kelapa dalam kuantiti tinggi. Turut berlangsung dalam majlis ini pelancaran 6 buku terbitan Jabatan Pertanian Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk James memaklumkan enakmen pertanian Sabah dijangka direalisasikan selewat-lewatnya tahun depan. Usaha pewujudannya dibuat sejak tahun lepas dan kini di tahap semakan peguam negeri. Enakmen itu penting bagi menjaga kepentingan industri, pemain serta rakyat secara keseluruhannya. Sebab kalau selama ini kita banyak bergantung dengan aktah daripada Jabatan Pertanian, tetapi sekiranya seandainya enakmen pertanian ini kita dapat tubuhkan di Sabah ini, dan insya-Allah banyak manfaat-manfaat seperti cukai-cukai ataupun hasil daripada pertanian kita itu sendiri, kita akan menggunakan untuk kita punya jabatan lah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas mewakili Menteri Pertanian dan Perikanan merasmikan mesyuarat tahunan Jabatan Pertanian Sabah kali ke-40 di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk James memaklumkan projek penanaman kelapa berimpak tinggi yang dibangunkan Linako Resources Sdn Bhd di Paitan berjalan baik. Sebanyak 30,000 bibit kelapa telah diterima syarikat berkenaan dari India baru-baru ini yang kini disemai di nursery Tuaran sebelum dipindahkan ke kawasan penanaman. Eastern Sabah Security Command ESCOM akan melaksana operasi gasak laut secara bersepadu bagi merobohkan bagang yang dibina secara haram di perairan daerah Kudat Khamis ini. Ia berikutan pertambahan struktur seumpama yang dikuatiri mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat khasnya di perairan Zon Selamat Timur Sabah (EZON). Menurut kenyataan Komander Eastern Command DCP Hamzah Ahmad, operasi akan dijalankan mengikut peruntukan Seksyen 48-1-J Enakmen Taman-Taman Sabah 1984 Pindaan 2007 dan Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 serta undang-undang berkaitan. Pihak penguatkuasa Taman-Taman Sabah dan Jabatan Perikanan Sabah juga akan mengeluarkan notis pengosongan dan perobohan ke atas bagang-bagang haram semasa operasi dilaksana. Sehubungan itu, individu yang mempunyai bagang haram di sepanjang perairan pantai timur dinasihatkan segera mengosongkan dan merobohkan struktur berkenaan. Baik, paparan tadi menandakan berakhir perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama Berita Wilayah untuk perkembangan dalam negeri. Kembali bersama Azam, silakan.